Okey, contoh kat rumah kita ada soket. Kita sambung bermacam-macam jenis load. Kadang-kadang kita sambung kita onkan TV, kadang kita charge telefon, ataupun sekaligus tengok TV, charge telefon, buka kipas, guna extension yang sambung kat satu soket yang sama. Jadi bila kita sambung banyak-banyak macam tu, TMB dia akan tengok di dekat dia punya pantaran dia akan tengok voltage dia akan jaga supaya dia tak berubah banyak sangat, dia dalam range plus minus 10% minus 6% lah. Jadi benda tu TMB akan jaga untuk soket. Tapi untuk litar elektronik yang menggunakan pengatur voltan, IC yang kita gunakan ataupun voltage regulator yang kita gunakan, dia akan kawal benda tu. Jika current terlalu tinggi untuk di bawah, load terlalu banyak, voltage akan drop. Okey, kalau contoh dia Alif lah. Alif ni dia boleh bawa boleh angkat berat maksimum pun 15 kilo maksimum. Okey, kalau kita suruh bawa 50 kilo, apa yang terjadi dekat dia? Dia jatuh lah, tak boleh nak angkat, kita letak banyak jadi jatuh. Okey, sama juga dengan voltage regulator. Jika kita sambung load yang terlalu banyak, pada satu tahap voltage akan drop. Sepatutnya dia bawa 5 volt, tapi disebabkan kita sambung load yang banyak, jadi voltage akan drop. Dia dah tak mampu nak bawa sebanyak load itulah. Jadi yang tu maksud dia load regulation. Dia boleh maintain output voltage dia constant walaupun load berubah-ubah. Okey, awak katakan kita sambung 4 load, okey lagi. Sambung yang kelima, voltage dah drop, sepatut 5 volt. Okey, sambung load yang kelima dah jadi 4 volt. Jadi yang ni dia tak boleh nak kawal lah. Sebab apa? Sebab dah tak dapat constant. Sepatutnya dalam range 5 volt. Tapi disebabkan kita dah sambung 5 load, dia dah drop sebanyak 1 volt kat sini, dia jadi 4 volt. Maknanya dia dah tak stabil. Maknanya dengan menyambung load yang terlalu banyak, dia akan dropkan voltage. Jadi dia hanya mampu bawa sebanyak 4 load lah. Ni contoh load yang sama lah, ada 5 ni. Okey, yang ni gambaran menggunakan meter lah, lagi nampak lah. Line regulation. Kalau kita tengok line regulation, kita tengok kita ada voltage regulator. Ini adalah input, dan pada bahagian kanan sekali adalah output. Kalau kita tengok meter input voltage ni adalah, okey, ni merujuk pada DC ya. Yang ni bahagian ni dah DC lah, sebab tadi kalau kita tengok block diagram, voltage regulator dia berada di bahagian yang dah lepas rectifier, maknanya dia ada DC. Okey, jadi voltage regulator pun dia nak convert DC ke DC jugalah. Okey, jangan tengok sini ini ada satu bar kita cukup, jadi kat sini dia full. Kat sini. Okey, meter kita, output kita dekat sini. Okey. Kemudian tiba-tiba dekat bahagian input berubah. Ni. Masuk dia dah makin decrease. Kalau kita tengok ni dah makin decrease lah. Okey, kalau tengok sini dia dah jadi decrease. Okey, dia dah decrease. Ni bukan increase lah, sebab asalnya meter kat sini, kemudian dah berkurang lah. Dia tak bagi tahu berapa volt, tapi daripada meter ni kita tahu voltan sekarang dah berkurang lah, dah berkurang. Tapi di bahagian output, okey, kita tengok bahagian output. Okey, di bahagian output masih lagi sama dengan bahagian yang atas. Kalau kita tengok sini sama kan. Meter ni dengan meter ni dia tak berubah kan, dia sama. No significant change in output voltage. Mungkin di bahagian output sebenarnya dia ada perubahan, bukan kata tak ada langsung. Mungkin perubahan dia terlalu kecil, atau 0.1, 0.02, 0.3 volt sahaja. Jadi tak terlalu besar. Kita tak nak tiba-tiba yang ni jadi 5 volt, tiba jadi 3 volt bila input berubah. Sama ada decrease ataupun increase. Okey, itu maksud dia line regulation. Okey. Kemudian kita tengok dulu load regulation, baru kita pergi pada formula.
Okey, untuk load regulation, okey, sebarang perubahan dekat load. Okey, sekarang ni kita punya load dekat mana? Okey, ini adalah kita punya load. Okey, ni ada kita punya load dan ada anak panah ni, ada anak panah kat sini. Apa maksud anak panah ni? Ni adalah variable resistor. Okey, variable resistor untuk kita ubah nilai load. Maksudnya kalau yang real kita sambung banyak load dah. Jadi dalam eksperimen dia buat variable resistor, dia ubah nilai load. Apa yang berlaku bila ubah nilai varying RF? Kita ubah nilai RF, apa yang berlaku? Kalau kita tengok kat sini. Okey. Voltage output dekat sini. Kita ubah lagi nilai RF, dia masih lagi berada di tempat yang sama. Apa yang berubah hanyalah IL sahaja. Current IL sahaja berubah, tetapi bukannya pada voltage. Voltage tetap sama. Kita nak jaga sekarang ni adalah voltage kita. Okey, current boleh berubah lah. Current boleh berubah tapi voltage kena sama. Okey. Sebab dia kata change in load current due to a varying RL, current akan berubah bila kita bawa RL, tetapi kesan dia pada output voltage, okey, dia terlalu sedikit ataupun no changes, tak berubah. Itu yang terbaik lah untuk voltage regulation. Okey, untuk line regulation ada dua formula untuk line regulation, iaitu perubahan untuk line regulation yang ini dalam percentage, perubahan nilai output voltage bagi perubahan nilai input voltage dengan 100%. Nanti kita akan dapat berapa persen lah kadar perubahan output voltage. Okey, perubahan input dan output voltage. Okey, segitiga tu maksud change in, perubahan lah. Line regulation boleh juga dalam formula ni, perubahan Vout bagi dengan Vout dan 1% bagi dengan perubahan input voltage. Okey, yang ni dapat kalau yang ni dapat dalam persen, dapat persen. Yang ni dapat dalam persen lah. Okey. Okey, load regulation. Okey, untuk load regulation kita kena kira voltan pada ketika no load. Okey, no load kita tolakkan dengan voltan pada full load bahagi dengan voltan pada full load. Mana yang full load ni ada beban dah. Ni no load tak ada sambungan beban. Kita tengok voltan dia berapa, dan mana kita sambung dengan load dan kita tengok voltan dia berapa, kita masukkan kat sini darab dengan 100%, kita akan dapat dia punya jawapan lah nanti. Okey, itu adalah load regulation. Okey, yang ni kita yang ni bergantung pada manufacturer. Kalau dia bagi resistant dia punya power supply, kita boleh kira lah. Okey, contoh dia the input of certain regulator increased by 3.5 volt. As a result, the output voltage increased by 0.042 volt. Apa yang dia beritahu, input voltage increase meningkat sebanyak 3.5 volt pada bahagian input. As a result, output voltage increase, output voltage meningkat jugalah. Dia meningkat juga tapi tak banyak, sebanyak 0.042 volt sahaja. Okey, 0.0242. Okey, jadi V input berubah sebanyak, jadi perubahan pada input, okey, perubahan pada input 3.5 volt. Output voltage increase, output voltage increase banyak sebanyak VO berubah sebanyak 0.042. Sikit perubahan pada output, dia akan berubah juga, bukan kata tak ada langsung. Okey, nominal output voltage adalah 20. Jadi dalam keadaan normal, maknanya mungkin tak ada load situ, VO kita adalah 20 volt. Ni adalah keadaan normal lah. Okey, jadi apa yang dia nak adalah